Bising Hello. lah, tak dengar. Aku ke yang bising? Ini. Tak dengar. Aku duduk dalam kipas. Kau dengar tak? Dengar? Okay. Baru cun. Okay. Start balik lah. Okay. Okay, start balik. Okay, boleh start Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua pendengar setia Sembang Seram Akira Ronin TV. Ya, Assalamualaikum semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Amy, alright, dan juga Akira Ronin. Ya, Akira Ronin. Assalamualaikum guys. Sup gang. Kenapa kena WhatsApp gang Bang. Okay. So enough with the bang. So how's life guys? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Amy macam mana Amy? Sihat? Alhamdulillah. Ayam goreng. Alhamdulillah. Ada pun second duit tadi kat toilet. Baru keluar. baru keluar. Baru sebut Baru masuk. Johnny West dah ni. Aku kena potong ni. Tak apa. Okay. Alright. So aku harap semua yang dekat dalam ni, okay, baik Amy, baik Farhan, baik Akira Ronin, aku harap semua sentiasa sihat dan sentiasa berada di dalam lindungannya, insyaAllah. Dan semoga segala apa yang kalian buat tu akan diberkati lah. Jadi, tanpa membuang masa, okay, kerana masa itu emas, jadi tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan topik kita pada minggu ni. Ya, topik kita pada minggu ni agak menarik. Okay, boleh katakan agak menarik lah daripada topik-topik yang sebelum ni. So, aku rasa ramai yang tahu kot pasal exorcism. Okay, betul tak? Betul. Tahu. Right. So, aku serahkan kepada Akil untuk dia punya buah bicara yang seterusnya lah. Okay, so Akil, mari kita teruskan dengan topik kita tu, iaitu exorcism tu, Akil. Exorcism siapa saya ke? Ya, awak lah Akil, siapa lagi? Apa ni topik ni? Topik exorcism. Ya. Okay, so exorcism ni macam kita tahulah, exorcism ni satu upacara kita menghalau jin atau setan, Okay. daripada daripada orang yang Tubuh dirasuk lah kan. Tubuh manusia, jin atau setan yang menghuni kat dalam ni lah, dalam badan Tubuh kan. badan. Okay. Tubuh badan tu. Macam contoh tu boleh bagi si Kendrick ni lah. Parasite. Dia parasite kan. Ya, betul. Dia ibarat jin ni parasite lah dalam tubuh badan kita. Itu yang dia kena rasuk tu. So kita punya jadi exorcism ni adalah upacara untuk menghalau benda tu lah. Kita kalau dalam Islam dia kata apa? Kalau dalam Islam, kalau biasa je lah. Kalau dalam Islam belah kat Malaysia ni lah kita ambil dalam negara kita sendiri lah, exorcism ni dia seperti berubat. Berubat lah tu. Okay, berubat. Dia membuat berubat ni ada macam-macam cara. Kalau kat dalam Malaysia ni ada yang berubat menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Macam contohnya ruqyah. Okay, ruqyah. Ruqyah tu adalah benda yang kita selalu dengar lah. Kalau kata ada macam orang kerasukan. So, maaf, akan ada seorang ustaz ataupun orang-orang yang tertentu yang boleh, sama ada dia boleh berkomunikasi, dia boleh menghalau dan juga dia boleh mengubati.
Okay, atas izin Allah lah. Seharusnya lah tu kan. Semuanya berkehendak atas dia lah. Jadi dekat Malaysia ni kita selalunya kita akan panggil ruqyah. Itu daripada segi yang baik lah. Ada juga setengah perubatan tradisional yang tidak menggunakan ayat suci Al-Quran, yakni menggunakan perantara. Dia menggunakan perantara. Perantara tu macam biasa, macam contoh kalau orang sana dia kena rasuk dengan jin. Okey, jin yang bukan Islam, yang belah sini pun dia ada jin, tapi jin tu menjadi perantara di tengah di antara dia, jin itu dan juga orang yang dirasuk. Jadi itu kalau kat Malaysia lah kan. Tapi malam ni kita tak nak lah cerita kat Malaysia punya apa orang cakap, bukan tak nak cerita. Kita mungkin akan cerita tapi pada episod-episod yang akan datang. Tapi malam ni kita more kepada barat punya exorcism. Jadi aku rasa para pendengar dan aku rasa korang sendiri pun ada cerita tentang exorcism yang pernah terjadi dekat barat. Kan? Macam contoh Amityville Horror. Betul ke? Amityville Horror kan? Amityville Horror. Lepas tu kes apa? Yang apa? Siapa tu yang ada 7 ekor iblis dalam badan, 9 ekor iblis dalam badan dia? Emily Rose Emily Rose tu lah yang aku nak cerita sekejap lagi. Tapi sekejap lagi lah. Okey. Jadi boleh lah kita teruskan kita dengan kita punya topik ni. Macam biasa, kita ada cerita, kita ada perbincangan, kita ada pertukaran pendapat. Okey, jadi siapa yang nak berkongsi dulu cerita yang ada tentang exorcism yang berlaku kat negara barat ni? Candidate A ada tak? Candidate A. Aku ada satu cerita. Tak apa lah. Aku rasa macam ni lah. Aku open dulu. Okay. Aku rasa sebab kita punya tetamu Kendrick ni agak pemalu. Jadi tak apa. Kita start dulu. Okay. Kan? Okay. Aku ada cerita tapi tak apa. Kau nanti. Okay. Okay. Kita teruskan kepada silakan. Kita teruskan kepada Akira Ronin. Okay, tadi kau nak cerita pasal apa? Tadi Emily Rose ya? Emily Rose lah. Kau pernah tengok kan cerita Exorcism of Emily Rose tahun 2005? Tahu? Terus terang aku cakap lah, aku tak tengok, tapi aku ada juga dengar cerita, aku ada baca jugalah sikit-sikit. Dia kena rasuk berapa demon lah? Berapa setan? Saya kita cerita. Tapi aku nak tanya, kau pernah tengok cerita Exorcism of Emily Rose tu? Pernah. Tak pernah. Kendrick pernah? Pernah. Amy, kau pernah? Oh, sudah. Oh, Hello? kecil tu. Amy kena exorcism juga lah. Amy? Kau pernah tengok Amy? Cerita Exorcism of Emily Rose? Pernah berubah suara. Rasuk ke? Member kena rasuk ke? Amy aja okey. Kau jangan buat lawak ni malam ni. Bagi siapa yang tak pernah tengok lagi cerita Emily Rose ni, cerita dia ni pasal seorang gadis lah. Seorang gadis ni dia dirasuk bukan satu tapi lebih daripada satu. Syaitan dengan roh-roh jahat sampai ganggu lah dia punya mental dengan fizikal ni. Filem, aku nak cakap dalam filem ni, kalau aku nak cerita dia memang seram lah. Kalau korang tengok memang seram lah cerita dia. Okay. Tapi aku nak cakap lah yang Emily Rose ni dia warga Inggeris lah. English. Dia sama ada American atau UK aku tak ingat, tapi dia memang English lah. Dia punya dialog dia semua English lah. Tapi cerita Emily Rose ni sebenarnya dia diadaptasi daripada cerita sebenar. Oh. Okay. Dia
dia ni adaptasi daripada cerita Jerman. Kisah ni daripada wanita ni, gadis ni orang Jerman lah. Dia tahun 1960-an lah, era 1960-an tu. Nama dia Anneliese Michel. Dia lahir dekat Jerman, Bavaria, Jerman. Okay. So nak dijadikan cerita kan, masa ni dia dekat sekolah. Dia pengsan. Dia terkena sawan. Dia terkena sawan. Lepas tu kalau nak cakap, dia ni memang normal lah sebenarnya. Dia ni memang orang yang sihat tau. Dia sihat. Dia memang tak ada sejarah penyakit sawan ke apa sebelum ni. Tapi tiba-tiba that one day dekat sekolah, dia jatuh pengsan, dia kena sawan. So nak dijadikan cerita, tahun lepas dia kena sawan tu, dia kena dia mengalami benda yang sama. Dia jatuh pingsan, sawan lagi tahun lepas tu. Lepas tu dia ni nak dicakapkan, dia tiba-tiba bangun. Lepas tu dia marah-marah, lepas tu badan dia jadi kejang. Lepas dia pengsan tu, tiba-tiba dia bangun. Dia marah-marah, badan dia jadi macam kejang. Lepas tu jadi mak dengan bapak dia ni macam panik lah, bawa dia pergi psikiatris kan. Bawa dia pergi psikiatris kat psikiatris klinik Wolfsburg. Okay. Psikiatris ni cakap Anneliese ni dia menghidapi grand mal epilepsy. Jadi grand mal epilepsy ni yang menyebabkan dia ni kena sawan. Itu psikiatris tu cakap lah. Okay. Lepas tu tak lama lepas tu psikiatris tu yang kata. Tapi tak lama lepas tu si Anneliese ni dia start lah halusinasi. Dia nampak macam dia kata dia nampak setan masa dia semayang. Lepas tu dia dengar bisikan-bisikan halus yang suruh dia jauhkan barang-barang suci. Macam salib, kitab Injil, air suci yang ikut kepercayaan Kristian tu suci lah bagi kepercayaan Kristian. Anneliese ni, kalau kau nak tahu, diorang punya family ni memang kuat gila Kristian. Memang kalau nak cakap, diorang ni memang warak lah. Memang semayang tak tinggal punya lah, family dia. Okay. Memang nak cakap family dia ni memang kuat lah pegangan Kristian dia. Tapi si Anneliese ni dia boleh dengar bisikan-bisikan yang suruh jauhkan daripada barang-barang suci tu. Barang-barang suci Kristian. Macam Bible, holy water, cross, semua dia kena jauhkan daripada dia. Dia dengar macam bisikan yang suruh jauhkan barang-barang tu daripada dia. Okay. Mak bapak dia ni kan, sebab mak bapak dia tadi kan bawa jumpa psikiatris kan. So doktor pakar psikiatris ni dah memang bagi dia macam-macam ubat lah. Memang dia selalu kena ambil. Tapi dia macam penyakit dia tu macam jadi lagi teruk. Penyakit dia tu jadi makin teruk. Dia nak cakap, dia ni dah memang, kalau ikutkan, memang dah perfect. Doktor psikiatris dah bagi dia ubat-ubat. Lepas tu dia ni memang, mak bapak dia memang kuat pegangan agama. Kalau kita fikir secara logik kan, kita rasa macam, tak mungkin lah setan nak kacau dia ni. Betul tak? Nak cakap dia gila pun kita rasa macam, dia makan ubat kot, takkan dia boleh jadi gila kan? Secara logiknya kita akan fikir macam tu lah kan? Tapi nak dijadikan cerita, dia ni punya keadaan jadi makin teruk tau. Jadi makin teruk walaupun dia dah makan ubat tu hari-hari kan? Sampai satu tahap ni
sampai satu tahap ni dia dah jadi depressed, teruk. Depression memang teruk gila. Dia memang murung habis kan. Sampai dia rasa macam dia ni dah suicidal tau. Dia rasa macam asyik nak bunuh diri. Dia rasa macam nak bunuh diri tau. Sampai si keluarga analis ni dia rasa macam mak bapak dia ni dah fikir macam analis ni kena rasuk ni. Dia dah fikir macam tu dah. Sebab perangai dia dah jadi total different. Kau bayangkan, last year dia adalah antara dia ni memang warak, dia ni memang sihat tubuh badan, fizikal dia memang sihat, tak ada cacat cela. Tiba-tiba tahun depan tu macam ni jadi dia. Dia jadi macam dah orang tak betul, dia jadi macam gila, dia macam murung, suicidal. So mak bapak dia fikir macam ini bukan masalah terapi, bukan masalah sekretari ni. Dia bukan masalah otak ni. Dia memang kena rasuk ni. Mak bapak dia fikir macam tu. Okay. So mak bapak dia ni decide untuk hantar analis ni pergi berubat. Kan? Dia pergi berubat, dia dengan dia seorang wanita tua lah. Nenek ni yang tolong ubatkan dia. Okay. Nenek ni adalah orang yang pertama dapat kesan analis ni kena rasuk. Sebab apa tau? Sebab dia nenek ni perasan yang analis ni dia memang tak nak langsung jalan melintasi gambar-gambar Jesus. Nenek ni dia dah start tahu lah, okay, analis ni memang kena rasuk. Sebab apa? Sebab dia tak nak lalu jalan-jalan Jesus. Itu kepercayaan orang Kristian. Bagi dia kalau tak nak lintasi gambar-gambar Jesus ni, maksudnya kena rasuk kan. Syaitan dia memang tolak dia. Lepas tu analis ni memang tolak tak nak minum air suci yang nenek ni bagi. Nenek ni bagi air suci pun dia tak nak. Dia memang dia tolak. Lepas tu nenek ni cakap analis ni bau dia memang bau busuk Bau busuk, bau macam bau bangkai tau. Bukan bau manusia tak mandi, tak. Memang bau busuk habis, dia kata. Nenek dia cakap. Dia kata dekat parents analis ni memang kena rasuk. Sebab satu, dia tak nak lintasi langsung gambar-gambar Jesus. Dua, dia memang bau busuk sangat sampai macam bau bangkai lah. And then ketiga, dia memang tolak habis. Dia tak nak minum pun air suci. So, nenek ni dah rasa, okay. Dia dah memang sahkan. Analis ni kena rasuk. Kena rasuk dengan jembalang lah. Jembalang atau setan dia kata. Kan? So, nenek ni pesan lah dekat parent analis ni. Okay? Pergilah bawa dia berubat dengan padri kan. So nak jadikan cerita lah, okay. Satu padri ni dia ni daripada kampung sebelah. Kalau ikut kita kampung sebelah lah. Daripada bandar sebelah. Okay, bandar sebelah. Padri ni datang. Okay, padri ni datang. Memang dia tengok analis ni memang betul. Dia sahkan. Betul lah cakap orang nenek ni. Memang analis ni memang sah dirasuk. Dia dirasuk oleh jembalang. Tapi berapa dia tak tahu lagi. Padri ni memang tak tahulah. Lepas tu padri ni kata satu jalan je nak selamatkan analis ni. Exorcism. Upacara menghalau setan dalam badan dia. Tapi ritual lah, more kepada ritual lah. Jadi mengikut kepada kepercayaan diorang, kalau nak perform exorcism ni, dia kena minta izin daripada bishop daripada church bishop besar lah kan. High priest. High priest.
Okay, bishop ni kalau dalam bahasa Melayu dia macam padri pangkat besar. Kan? Kalau macam Islam kita ada imam besar kan. Kan? Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. So dia ni padri ni pergilah minta izin kat bishop Bandar Wurzburg. Okay, nama bishop tu Joseph Stang. Okay, Joseph Stang. So padri ni cuba pergi kat bishop ni 2 kali dia request untuk buat apa untuk minta izin tu kan. 2 kali kena reject. 2 kali bishop reject. Sebab bishop ingat ni macam budak-budak ni, budak analis ni macam main-main tau. Dia fikir macam tu. So dia nak proof, dia nak bukti yang betul, bukti yang nyata. So padri ni cuba dapatkan bukti yang nyata and then dapat. So bishop ni hantar 2 padri, nama padri tu Ernst Alp dengan Arnold Renz. Okay, 2 padri ni dihantar untuk bantu padri yang tadi tu lah. Untuk melakukan upacara penghalauan. Tapi rasanya padri yang request tu sebab dia tak ada pangkat sangat, so aku rasa dia tak join kot. Mungkin 2 ni lah, sebab apa yang aku baca memang 2 je padri yang bishop tu hantar. So rasanya 2 padri yang bishop tu hantar je lah yang jalankan kerja. Yang padri yang request tu tak tahulah kan join ke tak. So dia punya upacara penghalauan ni, exorcism ni, dia mengambil masa yang sangat lama, lagi lama daripada exorcism biasa. Dia mengambil masa selama 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan for the single exorcism. Satu exorcism ni. Dan dia bukan buat satu kali je. Dia buat 67 ritual, 67 exorcism dalam 10 bulan tu. Kau bayangkan dalam 10 bulan 67 exorcism diorang buat hanya untuk analis ni seorang je. Okay, then what happened? Okay, so sepanjang 10 bulan ni, nak cakap sepanjang 10 bulan diorang padri buat exorcism ni, dia cakap banyak benda pelik berlaku. Antaranya? Panjang 10 bulan ni benda pelik-pelik memang banyak berlaku. Antaranya analis ni menyalak, menjerit, cakap benda pelik-pelik. Okay, dia menyalak macam anjing tau. Macam okay. Lebih kurang macam tu lah. Dia macam lepas tu dia cakap pun benda pelik-pelik dengan apa, dia menjerit-jerit. Rasa pelik je ataupun dia cakap benda yang mengarut, yang memang kita fikir secara logik akal tak masuk akal lah. Benda dia cakap memang pelik-pelik lah. Apa yang dia cakap kita tak tahulah, tapi yang apa yang aku baca dia kata benda yang pelik-pelik je lah. Lepas tu paling teruk antaranya adalah dia jilat air kencing dia sendiri. Okay. Dia makan lalat, dia makan laba-laba, dia makan kepala bangkai burung. Si analis ni raw. Makan macam tu lah. And then satu lagi yang antara yang paling dia rasa macam antara yang scary dia ni merangkak-rangkak bawah meja sambil menyalak macam anjing. Macam anjing. Dia merangkak-rangkak bawah meja, dia menyalak, dia macam anjing. So dah dijadikan cerita sampai satu tahap ni. Sampai ada satu tahap ni, hari-hari si analis ni dia akan koyak baju dia sendiri,
Lepas tu dia menjerit-jerit sepanjang 10 jam. Selama 10 jam dia buat macam tu. Tak hilang pula suara ni. Sepanjang 10 jam dia menjerit-jerit, dia koyak-koyak baju dia. Sepanjang 10 jam. Dalam masa 10 hari, 67 ritual tu, itulah benda pelik-pelik yang dia buat. Kan? Sampai satu tahap, badan si analis ni dah lemah sangat dah. Sebab dia tak makan. Kan? Dia tak minum. Yang dia makan pun benda pelik-pelik. Yang dia makan lalat, makan laba-laba, makan kepala bangkai burung kan. So dia tak ada, kira macam dia dah lemah sangat lah badan dia. Dia tak dapat macam manusia punya makan kan. Dia minum tak, dia makan tak kan. Lepas tu dengan badan dia lagi luka-luka sebab yelah dia yang sendiri cedera kan. Yang macam dia koyak-koyakkan baju dia merangkak semua tu. Pada masa yang sama dah luka-lukakan badan dia lah, dah cederakan badan dia kan, sepanjang perubatan tu. Lepas tu lutut dia memang dah rosak teruk. Sebab apa tau? Lutut dia. Sebab apa tau? Sebab dia menghentak lutut dia dengan posisi melutut. Dia melutut tu dengan cara yang menghentak. Kau tahu orang melutut cara menghentak, kita kalau melutut dengan cara menghentak pun dah sakit sekali. Kau tahu dia buat berapa kali? Berapa? 600 kali. Wow. Sampai memang rosak lah dia punya lutut dan memang dia tak boleh nak berjalan lah. Sampailah hari dia berubat dia berubat yang terakhir. Sampailah hari terakhir dia berubat tu, sebelum dia mati, dia dah tak mampu lah nak melutut. Dia dah tak mampu nak melutut sebab dia dah terlalu teruk sangat. Dia 600 kali dia menghentak lutut dia tu sepanjang 10 hari tu. 10 bulan. 10 bulan. Sepanjang 10 bulan tu 600 kali dia menghentak. Kau rasa lutut dia tu dah jadi macam mana kita pun tak tahu. Loloi lah. Memang dah loloi lah. Lepas tu dia pun makan tak, minum tak kan. Jadi nak dijadikan cerita dia memang dah tak mampu dah nak teruskan ritual tu. So mak dia sampai satu tahap mak dia sendirilah yang papah dia sebab dia dah tak mampu. Dia dah lemah sangat dah badan analis ni. Dia dah tak mampu, jadi sampai mak dia yang papahkan apa dia melutut apa semua, mak dia yang tolong. Jadi kan disebabkan dia punya dia punya lutut dia pun dah rosak semua, jadi mak dia lah yang terpaksa tolong dia. Tolong papah dia, tolong tundukkan dia semua lah sepanjang dia punya perubatan tu. Sampai dia dah separuh mati jugalah. Teruskan lagi dia punya exorcism tu. Sebab apa yang padri tu jumpa dapat bawa keluar daripada badan dia? Padri 10 bulan. 10 bulan tu adalah satu tempoh masa yang panjang tau. Okay. Takkan tak ada 1 bulan pun yang padri tu tak berjaya untuk take out everything from masa dia dah nak hadis tu. Dia bertukar-tukar suara. Setiap suara tu merevealkan siapa yang rasuk dia. Okay. Perkenalkan diri tu. Dia macam memperkenalkan diri. Dia macam, okay, mula-mula yang ni, dia macam kau introduction macam, okay, hai saya ni, macam presentation tu, dia buat macam tu. Antara yang masuk dalam badan dia, antara yang nama tinggi lah, Lucifer. Lucifer itself. Lucifer itself. Wow. Judas Iscariot. Judas mana? Iscariot. Judas. Nero. Siapa? Nero.
Okay. Cain, tahu Cain kan? Cain dan Abel tu. Aha. Ya. Cain, Hitler, Adolf Hitler? Hitler, Adolf Hitler, Fleischmann, dengan Frankish Priest. Frankish Priest ni adalah antara priest yang jahat lah aku rasa. Itu antara semua roh-roh jahat dengan jin-jin dengan jembalang yang masuk dalam badan dia. Banyak lagi sebenarnya, tapi dia sampai berpuluh memang berpuluh dalam badan dia tu. One thing yang aku minta maaf lah aku mencelah Okay, one thing yang aku nak tanya, apa yang special sangat tentang Anneliese Michel ni sampai semua benda tu nak masuk dalam badan dia? I mean, there must be something yang orang kata yang buat benda-benda tu trigger untuk masuk dalam badan dia, kan? I mean, mungkin dia ni lahir pada bulan suci ke, something like that, kan? Or dia ada buat something yang tak baik ke, macam mana ke? Maksud kau apa special Anneliese ni lah? Is it ataupun adakah dia ni chosen one? Adakah dia tu chosen one? Tak tahu. Tapi apa ni, cerita ni sebenarnya tak habis lagi. Okay, sorry aku mencelah. Cerita dia tak habis lagi sebenarnya. Okay. Sekejap. Lepas apa Anneliese tu mati lah kan. Lepas si Anneliese ni mati, mulalah media keluarkan cerita-cerita kan. Media keluarkan cerita. Dia ni, Anneliese ni mati, usia dia tu masa tu 23 tahun tau. Berapa tahun? 23 tahun. Oh, sangat muda. Memang muda. So, masa kes Anneliese ni jadi bualan orang. Okay, doktor pula cakap dia ni si Anneliese Michel ni mati bukan sebab setan. Anneliese Michel ni mati sebab dia tak makan, dia tak minum, lepas tu badan dia cedera, lutut dia tu dah 600 kali hentak tu, jadi dia rosak. Lepas tu dia demam panas dengan paru-paru berair. Itu adalah punca kematian dia, doktor kata. Okay. Lepas tu kes ni memang naik lah sebab doktor cakap, doktor accuse kata Padri 2 ni menyeksa Anneliese. Jadi kes ni dibawa ke mahkamah lah. And kes ni dibawa ke mahkamah, and then hakim menjatuhkan penjara hukuman penjara lah. Memang agak lama lah dekat Padri ni. Penjara sebab atas tuduhan menyeksa sehingga menyebabkan kematian Anneliese. Dia punya kematian dia. So pada tahun 1978 mayat Anneliese ni dikeluarkan balik sebab nak ditukarkan ke dalam keranda yang lebih mahal dan selesa lah. Parents dia keluarkan sebab ibu dengan bapa Anneliese ni dapat call daripada seorang rahib, sister. Rahib tu cakap mayat Anneliese ni sebenarnya masih lagi dihuni oleh semua setan yang rasuk dalam badan dia. Jadi si rahib ni suruh Anneliese ni, suruh mak bapak Anneliese ni pindahkan mayat Anneliese ni daripada keranda biasa kepada keranda diperbuat dari kayu oak yang disalut dengan tin untuk mengelakkan setan-setan tu semua keluar daripada badan Anneliese. Maksudnya setan-setan tu tak boleh pergi mana, tapi dia duduk kat dalam badan Anneliese tu je.
It means diorang kurung setan-setan tu semua dekat dalam badan analis. dalam badan analis. Okay. Tapi Jerman punya media kata itu tak betul. Tapi mak bapak analis masih percayalah yang mayat analis ni memang sah lah kena rasuk sebab dia orang sendiri yang nampak kan. Okay, teruskan. Tapi sebab walaupun mak bapak dia orang ni dah kata mak bapak dia ni dah kata dia ni dapat panggilan daripada rahib tu kata analis ni punya dalam badan dia tu masih ada lagi roh-roh jahat tu, so diorang terpaksa lah pindahkan juga badan analis tu ke keranda baru. Tapi aku nak cakap dekat nak jawab soalan kau apa special analis ni memang tak jumpa lah. Memang tak ada dia punya explanation dia kenapa dia yang dirasuk. I mean sometimes bad shit just happen. Mungkin lah kot. Macam mana tadi? Bad things happen all the time, man. Yeah. Ikut nasib lah. I can agree with that. Mungkin sebab keluarga dia ni terlalu warak. Mungkin benda ni lagi seronok tau nak kena. Mungkin lah kita tak tahu. Kan for them, bagi mereka tu it's like a challenge lah untuk tumbangkan yang mana yang warak-warak tu. So kalau mereka berjaya tu kira macam trofi ya. Achievement unlock lah. Ya, something like that. Itu yang sampai berpuluh-puluh masuk Tapi kan kalau macam kita cakap kita tengok balik daripada cerita yang kau cerita daripada pasal Emily Rose ni ataupun Anneliese Michel ni kan. So it's just like come on, lebih daripada satu demon yang duduk dekat dalam badan dia and dia masih boleh lagi melawan sampai 10 bulan lamanya. So itu bukan satu tempoh masa yang pendek itu adalah satu tempoh masa yang sangat-sangat lama. Sangat-sangat lama, 10 bulan. She's fighting the demon inside her. 3 tahun sebenarnya kalau ikutkan. 3 tahun. 10 bulan tu upacara tu. Dia start kena masa tu umur dia 20. Dia mati umur dia 23. Maknanya 3 tahun lah. Wow. Lama sangat tu. 3 tahun. Selama 3 tahun benda tu menghuni kat dalam badan dia kan. Sangat-sangat lama. Ya tu. Sangat-sangat lama. So memang nak kata sedih pun yes. Sebab kita dengar cerita macam kita kesian kat mak ayah dia lah kan. So tapi kita kena juga tengok pada yang padri yang kena tangkap tu, dia orang nak tolong tapi at the end doktor tak percaya. Dia orang tak percayalah medical doktor dah moden kan. Macam kita pun macam kita pun kalau orang cakap dia ni dirasuk oleh berpuluh pun aku rasa kita pun akan fikir 2-3 kali juga. Untuk percaya kan? Kan? Ya, bagi doktor mereka ikut saintifik kan, ikut logik kan. Sebab dia orang memang tak diajar untuk mempercayai benda-benda mistik ni. Lagi bagi mereka mistik ni benda ni cuma tak wujud bagi mereka kan. Ada explanation aku tengok badan dia kan dia sesat badan memang ada faktor yang menyebabkan dia ni kau jangan buat seram malam-malam ni. Kenapa suara kau dilain ni? Suara kau tiba-tiba lain tu. Nampak? Aduh.
Takkan kau pun sama kot. Janganlah, relax lah. Lain macam tu. Gentle. Tiba-tiba tukar suara kau tukar jadi lain. Aku dengar pun seram. Aku rasa aku punya ni kot apa Mikrofon. earphone ni. Mic kena rasuk Sebab aku tak phone bawah tu. Oh. Dia punya satu dengan apa connection internet. Tapi itulah, kita balik pada topik asal tadi. So, 3 tahun. 3 tahun kalau para pendengar boleh bayangkan 3 tahun. 3 tahun Anneliese Michel dia menanggung derita sakit yang amat sangat pasal gangguan-gangguan mistik ni. Macam yang korang dengar sendiri tadi, antara nama-nama yang disebut oleh Akira tadi, apa, Lucifer, Adolf Hitler. Lepas tu ada Bishop tu kan, Kin. Belayan, Kane. Kin. So itu antara yang merasuk tubuh dia. Tapi sebenarnya banyak lagi. Dan kita kalau nak kupas satu persatu, memang takkan habis. Sampai esok pagi pun belum tentu habis. Tapi itu adalah di antara nama-nama yang boleh kita katakan yang agak besar. Okay. Yang pemahaman kita pun dalam agama Islam pun ada juga orang kata nama-nama tu kan. So agak seram lah pada aku sebenarnya. Agak seram. Okay. Sangat, bukan agak seram, memang seram orang cakap Jadi memang kes ni habis kat situ je Kel. Tak ada apa-apa dah. Kes tu habis kat situ je lah. Tak ada. Analis tu bukan Jewish kan? Dia Kristian. Why Adolf Hitler? Dia Kristian. Dia ni nak cakap dia ni memang apa, mak bapak dia ni memang Katolik. Family memang strict Katolik Bapak dia nama sebab bapak dia ni pernah train as a priest. Pernah train lah, tapi dia tak jadi fully priest. And then makcik dia 3 orang nun. Okay. Anneliese ni juga dia ada seorang kakak. Tapi kakak dia ni anak luar nikah mak dia lah. Mak dia ni mak dia sebelum mak dia kahwin dengan bapak dia ni, mak dia ada anak luar nikah nama Martha. Kakak Anneliese ni. Tapi mak dia ni memang malu teruk sebab apa kau tahu tak, zaman dia orang dulu kalau dah kata apa malu, dia orang pakai black veil bride. Apa dia jadi black veil bride kan? Dia pakai gaun pengantin hitam. Dia bukan pakai gaun pengantin putih. So mak dia ni macam mak dia dah buat dosa lah kan. Mak dia ni dah buat dosa. Jadi mak dia macam selalu encourage dekat apa Anneliese ni untuk tak buat dosa tau. Untuk sentiasa jadi orang yang warak Jangan buat dosa macam mak dia tu Tapi Martha ni dah mati dah masa umur dia 8 tahun. Oh ya ke? Dia mati masa umur dia 8 tahun sebab kidney tumor. Tumor dekat buah pinggang. Jadi mak dia ni menganggap yang tu adalah balasan dosa dekat mak dia lah. Lepas tu Anneliese ni dia macam dia ni adalah antara yang kau tahu tak bila kau macam cerita Carrie yang mak dia ni, yang mak bapak dia kan warak, jadi dia ni terpaksa ikut, memang kena ikut lah. Dia memang ikut je cara dia, memang tak boleh buat dosa langsung. Sampai ke satu tahap dia ni kena tidur dekat lantai batu sebab
sebab atas dosa orang lain. Atas Serius dosa satu priest ni dia ambil drug, and then sebab priest tu ambil drug, analyst ni yang kena tidur dekat apa batu dekat batu, macam mana cakap dekat tidur dekat batu lah, dengan tak pakai kasut dia apa kan, sejuk lah. Lepas tu dia ni memang masa dia dekat universiti pun dia memang sentiasa gantung gambar-gambar gambar-gambar suci lah, gambar-gambar suci. And then dia ni memang semayang tak tinggal. Dia memang sentiasa ada holy water semua. Dia memang warak lah. So nak cakap kisah kenapa setan-setan ni masuk dalam badan dia, tak tahu sebab apa. Memang nak ikutkan dia ni memang warak habis. Dia ni memang tak ada kira macam dia ni kalau nak cakap tak ada dosa lah. I mean make sense juga lah. Sebab kalau kau buat dosa, why dia pun nak kisah kan? Yeah. Because dia innocent, and then lagi pun dia tak pernah langsung buat sin apa. So dia pun macam nak try bagi ni ya. So dia ni boleh katakan suci lah daripada semua benda-benda tu dalam fahaman agama dia orang lah kan. So, sebab itu benda-benda tu nak dekat dia. Betul tak Ben? Macam tu? Ya. Tapi nak cakap sebab kisah ni dia masih lagi nak cakap betul atau tak, kita tak tahu. Sebab dia punya dalam surat kematian dia ni, dia mati sebab paru-paru berair lah, pneumonia dengan demam panas dengan sebab terseksa tu kan. Tapi kalau kata tak betul, takkanlah dia boleh berubah-ubah suara. Itu yang sebab yang tahu kisah tu dua padri dengan mak bapak dia je yang tahu. 4 orang ni je yang tahu kisah tu. Yang benda tu sama ada berlaku betul atau tak. Yang sister yang nun yang call bapak dia tu pun tahu sebab bishop tahu kan. Maknanya yang kat sini yang tahu pihak church, pihak gereja dengan mak bapak analis je yang tahu benda ni. Media Jerman mengeluarkan cerita apa yang otopsi daripada doktor punya result otopsi doktor lah. Yang dia ni paru-paru berair dengan demam panas dengan terseksa, tak makan tak minum pun. Kalau ikut dalam surat kematian dia mati atas sebab tu lah. Tapi kisah dia yang kena rasuk semua ni hanya pihak gereja dengan mak bapak dia yang nampak. So masih lagi jadi, sampai sekarang masih lagi jadi perdebatan lah. Orang masih lagi yang mana satu ni yang kisah benar dia kan. Sebab dia ni pun dia punya kubur dia memang letak ditanam sebelah kubur kakak dia lah. Kakak dia yang anak luar nikah mak dia kan. Sangat-sangat tragis yang cerita ni. Tragis, memang tragis. Okay, itu kita dah dengar cerita daripada Akil ataupun Akil Harun sendiri pasal Exorcism of Emily Rose ataupun Exorcism of Anneliese Michel. Anneliese Michel, sorry. Exorcism of Emily Rose tu adalah adaptasi daripada adaptasi. Maaf. So itu adalah cerita tu lah. Kalau korang semua nak tengok cerita pasal Anneliese Michel ni, dia ada cerita Requiem.
Requiem. Tahun 2006 Requiem. REQUIEN. Itu memang dia ambil tak adalah bulat-bulat, tapi dia memang nampak lebih lagi dekat daripada Exorcism of Emily Rose ni. Dia nampak lagi dekat. Dia lagi accurate. So itu cerita pasal Anneliese Michel lah. Okay, untuk kita punya yang pertama. So Aben ada apa-apa nak tambah? Aben tak ada. Mana ada Aben? Aben pula. Maaf. Helmi. Tak ada saya. Okay. For analyst tu kan. Bagi dia sebab apa still debate tu orang, maybe sebab satu ni from a psychological punya apa side tau. Maybe dia tu ada like a mental illness punya ni kan, yang kacau dia punya, make her see like a seeing things or hearing things like that kan. Ya macam skizo kan, kalau dia boleh nampak benda tu, tapi benda tu macam mainan. Hello? Mainan apa? Tak. Hello? Lain tak ada. Lain dia tak ada. Okay, Michi ke Kendrick ke tak ada cerita? Okay, itu yang ni. So kita nak pergi kepada cerita yang kedua. Okay. So tadi cerita yang pertama, Exorcism of Anneliese Michel. So ini cerita yang kedua ni kita akan pergi kepada Pak An. Sebab tadi dia cakap dia ada cerita pasal Amityville Horror. So bukan. Kan betul cakap pasal exorcism saja kan, betul? Okay, sekarang ni aku ada satu cerita yang aku tengok kat internet lah, kat ni. Tapi aku nak tanya you guys lah. Exorcism ni bila dia first perform? Bila? Ini general knowledge. General knowledge kau nak daripada segi Islamik ke ataupun kau nak daripada segi dua-dua pihak, dua-dua belah. Okay, kalau kau nak tahu ritual kalau kita orang Islam Melayu lah, kita orang Islam Melayu dekat Malaysia ni, kalau diambil daripada kitab suci Al-Quran tu sendiri, ada cerita pasal perubatan yang orang kata yang melibatkan jin dan syaitan ni. So benda ni telah berlaku back to zaman Nabi dulu. Okay, betul. Okay, dia dah back. Sedangkan Nabi dulu pun pernah disihir. Dan ada caranya untuk dia mengubati ataupun patahkan apa ilmu-ilmu hitam ataupun ilmu-ilmu sihir ni, ataupun gangguan-gangguan jin dan syaitan ni. Betul. Okay, so kalau kau tanya aku bila dia berlaku, so aku punya jawapan itu back pada zaman-zaman Nabi dulu lah. Okay, itu dari segi Islam, betul. Tapi dari segi Barat, ada tahun bila first exorcism tu berlaku? Okay. Bila first pertama kalinya wujudnya exorcism? Bila pertama kalinya wujud exorcism? Yes. Don't perform exorcism ni. Kan exorcism macam contoh kita halau hantu, demon keluar, syaitan keluar daripada badan manusia, betul tak? Am I correct? Okay. Bila kalau ikut agama mana? Dari segi Barat, dari segi agama Kristian, Barat. Kalau agama Kristian daripada macam 2 senturi kedua, abad kedua. Okay. Apa yang aku baca awal ajaran Kristian dulu macam tu lah kan, abad kedua macam tu. Masa time aku baca ni, ini korang tahu tak cerita kisah pasal Yaten Demonica? The Possession and Exorcism of George Lukin. Tahu tak cerita dia?
Tak tahu, yang ni aku tak Okay. tahu. Aku tak pernah Okay. dengar pun. Tak pernah dengar. Ini memang diorang kata orang British diorang betul-betul jaga kita ni. Tak banyak keluar. So jadi cerita dia macam ni. George Lukin ni dia seorang tailor, British tailor kat Bristol pada tahun 17. Lepas tu masa time dia kena rasuk pada tahun 1770. Okay. Lepas tu the first exorcism berlaku diorang perform pada tahun 1787. Okay, itu baru start first exorcism. Dalam media, dalam Google dia tulis exorcism start 1949. So the real exorcism performed was in 1787. 1787. Betul lah apa yang Akira cakap, second century. Lepas tu George Taylor ni memula locals diorang cakap George Lukin ni dia macam gila sikit lah, macam tak betul. Tapi sebenarnya ada neighbor daripada George Lukin yang bernama Sarah Barber, dia perasan yang George Lukin tu bukan setakat gila, tapi dia dah dirasuk. Selama masa tahun 1770 George Lukin dah dirasuk selama 2 dekad. 20 tahun dia suffer. Lepas tu masa time 1787 tu first exorcism start tu, macam-macam cara exorcism yang George Lukin hadapi. Yang banyak yang tolong terlampau ramai, termasuk Reverend Joseph Easterbrook, Reverend John Walter ke? Sekejap. John Wesley and also John Wesley, dan banyak reverend yang tolong dia. Lepas tu doktor pada masa 18 bulan sebelum exorcism dia ditahan dalam satu hospital yang doktor kata yang penyakit dia tu tak boleh sembuh, dan banyak orang lokal kat Bristol time tu diorang cakap yang dia tu dah disumpah dan disumpah oleh orang-orang zaman orang-orang lain lah. Macam kita kena sumpah dengan guna santau, betul tak? Tapi ini diorang disumpah dan tak ada cure. Dan George Lukin tu dia dirasuk sebanyak 7 demon, termasuk setan dia sendiri mengaku yang dia dah masuk badan George Lukin ni. So masa time nak buat exorcism, macam-macam style, and Church of England masa tu tolak semua ritual sebab tak kena-mengena dengan the Trinitarian formula, which is the Trinity, which is the Son, the Father and the Holy Spirit. Betul tak yang kita tengok dalam cerita? Yang macam mana diorang nak start exorcism. So jadi macam-macam cara Church of England diorang tolak. So jadi at the end of the exorcism, luckily George Lukin ni berjaya diselamatkan. And lepas tu cerita ni dia orang British diorang secretkan cerita ni dan tak nak heboh-hebohkan cerita ni ke tempat to be rumored lah, macam tu. That's all for me. Ada apa-apa pertanyaan? Guys? Ada soalan ke? Belum lagi. Terus. Itu cerita yang aku dapat
ni aku dapat diceritakan yang apa yang aku faham yang mengenai The Exorcism of George Lukin ni. Ini berlaku pada abad ke? Pada tahun 1770. So it means early before the exorcism of Anneliese Michel tadi. Sebelum. So antara Tapi demon yang tadi kau ada sebut ada 7 demon yang merasuk dia. Termasuk setan dia sekali. Setan tu yang mengaku yang dia dah masuk badan George Lukin ni. Okay, antara The real devil. Dia tak ada mention, tapi yang mention setan tu mengaku yang dia dah masuk dalam badan George Lukin. I see. Jadi macam contoh Anneliese Michel ni, orang exorcism, diorang ada cara diorang dah ada cara dia nak exercise, nak keluarkan setan-setan, nak keluar daripada badan manusia, betul tak? Tapi zaman George Lukin ni tak ada. And pada masa tu diorang tak tahu cara nak halau setan tu keluar daripada badan manusia. They tried ancient style, they tried dia cuba style ikut Bible, tak boleh, semua tak menjadi. Tapi diorang guna sebab yang style zaman dulu mengikut the Holy Trinity. Once diorang guna the Holy Trinity tu, baru dapat berjaya keluarkan syaitan tu daripada badan George Lukin ni. And George Lukin ni berjaya diselamatkan. Dia hidup lah. Dia hidup. I see. So report lah. Ini tak tersebar luas. Tak tersebar. Itu ni tidak disebarkan secara meluas lah, betul? Yes, betul. So it means there is no solid proof about what really happened there. Nope. Tak ada solid proof sebab zaman the real story behind it tak tahu sebab British sendiri yang simpan rahsia ni. Banyak sebab, aku rasa sebenarnya banyak sebab kenapa pihak British sendiri simpan cerita ni daripada pengetahuan orang ramai. Antaranya mungkin sebab masa tu kita sendiri tahu kan apa pergerakan masa tu dia orang apa, Katolik. Apa? Tak kurang jelas. Masa tu diorang punya pada zaman tu takut cuma orang tak Katolik percaya saja. Pada zaman tu Katolik saja. Okay, kita boleh buat konklusi yang pada masa tu kemungkinan besar Katolik tu tengah berkembang pesat tau. Faham tak? Itu satu. So itu mungkin pada masa tu kalau kata diorang keluarkan cerita ni as a one of the story or rumors, so benda tu akan hilangkan faith diorang pada padri-padri or bishop-bishop besar yang ada ni. Betul. So sebab tu cerita tu tak menyeluruh lah, tak keluar lah. Betul. Lepas tu pada pandangan akulah, diorang simpan rahsia ni sebab dia nak menjaga nama baik family
George Lukin ni daripada Oh. apa macam buat rumours yang bukan-bukan pasal George Lukin ni. So diorang jaga nama baik George Lukin. Faham. Aben? So- Aben lagi. Elmi? Elmi? You there, my man? Ya. Okay, Elmi? Elmi? Dewi, Yo. dengar, Elmi dengar. malam ni dia lain sikit Dia kejap ada, kejap tak ada. Kemungkinan besar lain dia agak problem lah kan. So tak apa. Lain. Sebab, lain dia agak problem lah. So Elmi ada apa-apa nak tambah pasal cerita Pak An? Ada kot. Tak Baik ada, tu. Ya. Setakat ni tak ada lah. Propaganda British. Dia cakap kat mulut tak ada tak ada cerita, tapi kat chatbox cakap propaganda British. Bila fokus pada cerita. Okay. Pendengar dengar apa yang kita cakap, apa yang kita tulis, diorang tak nampak. So janganlah cakap apa yang kita tulis. Tak apa. Nanti itu cut. Nanti Tak ada nanti. cut. Tak ada cut. Ini unfilter. Betul. Okey, boleh. So jadi Michi tak ada cerita Michi. Aku cerita ada cerita sebenarnya, tapi cerita ni dekat Malaysia lah. Cerita ni kat Malaysia dan berlaku. Sebenarnya benda ni baru berlaku. Real life story. Ada yang berlaku depan mata aku pun terlupa nak minta izin pada tuan punya badan untuk jadikan ni sebagai one of the contact. Tuan punya badan tu adalah aku punya kawan sendiri. Okay. Oh. Okay, so benda ni baru berlaku Ahad lepas. Ahad lepas Baru bulan? je ni. Yes, Ahad lepas 10 hari bulan. Jadi nama memang kita tak boleh nak mention lah sebab benda ni memang berlaku. Yes, benda ni berlaku depan mata aku. Dan nama samaran. mungkin aku takkan sebut nama ataupun takkan gunakan nama samaran. Aku just biarkan gunakan nama si Polan ni lah Okey, samaran. Okay, so benda ni berlaku masa tu aku baru balik sebenarnya. Aku on the way balik daripada memancing. Okay. Hari Ahad tu, pagi tu, mak aku ajak aku pergi mancing udang dekat Kuala Selangor. So, tapi nak dijadikan cerita, tak ada dapat hasil pun kan. Kita just pergi tu, aku just pergi bawa mak aku tu untuk tenangkan fikiran. Sebab dia kan undergoing treatment, kemoterapi kan. So, kita orang balik petang, masa tu dah hampir maghrib lah. So, masa aku tengah bawa kereta, lalu kat Bukit Tagar, kawan aku kat belakang ni ada dapat panggilan daripada seorang kawan aku lagi yang seorang. Dia sebut nama aku, Michi dekat situ tak. So aku cakap, siapa ni? Kan, selalunya yang panggil aku Michi ni kawan-kawan college je. Kawan-kawan dekat kampung ni memang tak ada panggil aku Michi, tapi dia orang dah start panggil aku Michi lah. So aku terkejut. Then bro, ada orang nak cakap dengan kau. Siapa kan? So dia pun pegang telefon tu sambil aku tengah drive. So dia kata, member aku tanya aku kat mana? Aku cakap aku dia balik. Aku dalam kereta, aku tengah drive ni. Kenapa Bro, kau boleh datang tak? Datang kat mana kau cakap kan? Datang rumah aku. Afsal, apa yang dah terjadi? Tak ada. One of my family members, salah seorang daripada ahli keluarga aku telah pun dirasuk. Okay. So dalam telefon tu aku boleh dengar keadaan agak kucak-kacir masa tu. Agak agak tense lah. Pada dia tense. Aku dengar sendiri menjerit-jerit, ada yang menjerit. So aku dengar mak dia bercakap sendiri dengan benda Allah tu. So aku pun tak dapat clear situation lagi masa tu sebab aku tak pergi kan. So aku balik rumah dulu.
Dan aku cakap dengan dia, aku akan datang tapi lambat sikit. So kau kena cari orang yang betul-betul orang kata yang boleh tolong kau. Aku tak boleh. Aku angkat tangan awal-awal. Cakap aku memang tak boleh. Jadi aku balik rumah, aku bersihkan diri. Dan aku dah bersihkan apa diri semua, aku dah bagi mak ayah aku makan, dan dah semua dah settle, mak ayah aku dah rehat, baru aku keluar. Aku sampai rumah dia dalam pukul 9 lebih macam ni. Bila aku sampai rumah, dalam rumah 9 lebih macam tu, ritual exorcism ni ataupun upacara mengubati pesakit ni dah selesai. Okay. Tapi keadaan agak tenang pada masa tu, tak ada apa-apa. Dan benda tu macam dah nak habis lah, dah nak settle kan. Dah nak, orang kata dah nak balik lah semua kan. Tapi still aku pergilah, aku masuk dalam, aku minum. Ayah member aku ni layan kita orang baik lah. So sedang kami berbual, secara tiba-tiba medium ataupun orang yang kena rasuk tu, dia pengsan depan kita orang. Dia jatuh. Okay. And then bila dia jatuh tu sebelah orang yang mengubat tu. Dan tiba-tiba dia gelak. Mata dia pejam tapi dia gelak. Okay, you know, korang tahu tak gelak yang agak seram? Creepy. Faham tak? Gelak yang macam menganjing. Faham tak? Korang boleh bayangkan tak macam mana? Dia macam macam tu. So aku tengok depan mata aku sendiri. So aku macam, oh, what the hell. So, aku terkejut lah. Dan bila orang mengubat tu, tenang lah. Dia dengan tenang, dia pusing. Dia pegang tangan dekat sendi. Dan dia tekan. So orang tu tanya, sekarang ni aku tanya kau baik-baik, kau nak keluar tak nak keluar? Kan? Aku tanya kau elok-elok, kau nak keluar tak nak keluar? Kalau kau tak nak sakit, keluar. Dia tak nak keluar mula. Lepas tu bila orang tu tekan lagi kuat, dan tiba-tiba dia cakap dia sakit, aku sakit, ya, aku keluar. Dan tiba-tiba dia keluar. Benda tu berlaku dalam short time of period lah, tak lama. Okay, about dalam 10 minutes. Tapi dia jadi berulang-ulang kali. Okay, dia jadi berulang-ulang kali. Dalam tempoh masa 10 minit tu, rest jap dan jadi lagi. So aku terkejut juga. So mengikut cerita daripada pihak yang disihir ni ataupun yang diganggu ni, okay, ada orang tak puas hati. Okay, ada orang tak puas hati dekat tempat kerja. So dia telah pun menghantar satu orang suruhan ataupun jin mengganggu dan telah menyebabkan kematian 2 anak ni. Okay, anak yang dalam kandungan lah. Masa tu tengah mengandung, gugur. Okay. So agak sadis cerita dia bila aku dengar. And then bila orang mengubat tu dah settle apa semua, dia kata tak apa, malam ni tu dia dah okey dah tu, biar dia tidur. Nanti kita datang lagi tengok lah esok macam mana apa semua, ada gangguan ke tidak lagi. So masing-masing pun ingat benda. Aku pun tak jaga lah benda ni dah selesai. So aku pun minta izin nak balik apa semua kan. Aku pun balik sebab hari tu aku memang letih sangat. Tapi dia punya tenang tu sekejap 2 hari lepas tu, yakni semalam, hari Selasa malam semalam aku dapat panggilan sekali lagi masa maghrib. Dia tanya aku, kat mana kau? Ci, aku kat rumah je. Kenapa kau sibuk ke? Aku memang tengah sibuk. Sebab aku tengah uruskan mak ayah aku nak makan apa semua. Time-time macam ni kan. Kenapa? Dia cakap kan dia. Dia kata, akak aku jadi balik ni. Dia cakap, sudah. Aku cakap, tak apa. Sekarang ni macam ni. Kau telefon balik orang yang mengubat akak kau tu. So dia telefon balik orang yang mengubat akak dia tu. Lepas tu ada seorang lagi datang. Guess what? Kali ni yang datang tu adalah orang yang menghantar sihir kepada kakak dia. Lelaki perempuan? Ha? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Aku tak tahu how this thing works, but I do believe in telepathy. Kau percaya kan? Telepati kan? Dia boleh berkomunikasi menggunakan minda. So
So benda tu datang, orang yang buat kakak dia tu datang, and then dia buka cerita semua apa yang jadi. Sebab orang yang buat kakak dia ni dah tak tahan, dah sakit. Sebab dah kena orang cakap dah kena balas balik dengan ilmu yang baik lah cakap kan, gunakan ayat Quran tu semua kan. So semalam aku tak dapat pergi, tapi aku telefon balik dia lah lepas tu dalam pukul 10 lebih. Aku contact dia. Aku tanya dia apa cerita, apa jadi apa semua kan. So dia cerita daripada A sampai Z. So dia kata bukan setakat kat tempat kerja je, tapi jiran-jiran ada jiran sebelah rumah yang tak puas hati dengan dia. So dia tambah lagi. Okay, dia tambah lagi. Dia buat sampaikan mangsa ni tadi macam dah tak waras. Macam dah tak waras. Dia macam dah, dia kata dia nampak ada benda kan, nampak macam kes Annelies Michelle tadi tu lah. Dia nampak, dia dengar suara kan. So kita yang tengok ni, macam aku yang tengok ni, kita pun rasa macam terkejut lah. Bukan terkejut macam mana. Kalau zaman Annelies Michelle je kita faham benda tu, zaman tu adalah zaman yang belum lagi moden. Masa zaman yang Pak An cerita tadi yang apa? Siapa tadi? Apa nama dia Pak An? British Stereo. British. George Lukin. George Lukin. George Lucas. Okay, George Lukin ke George Lucas? George Lukin. 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 Kalau benda tu jadi pada zaman-zaman tu, kita mungkin boleh faham. Sebab masa tu kita tak ada mungkin ada yang tak ada pegangan apa, and then agama pun masih lindung-lindung. Tapi sekarang ni zaman dah moden. Okay, zaman dah moden, tapi still ada lagi orang yang menggunakan ilmu hitam. Das terpaksa melakukan satu ritual ataupun exorcism tadi. Okay, kita panggil exorcism dalam bahasa Inggeris, untuk mengubati mangsa yang terkena gangguan-gangguan jin dan syaitan. So ada apa soalan? So yang settle cari kerja tu kan? Dah macam mana tak dengar? Yang dah settle tu cari tempat kerja yang kawan yang rakan sekerja tu lah. Yes, betul. Jiran dia tu pun semalam juga settle. Dah settle juga. Oh, settle juga dah. Settle juga dah. Alhamdulillah lah. Dia tahu lah siapa? Tahu sebab orang tu dia datang dalam cara merasuk tau. Okay, benda tu datang dengan cara merasuk. So dia kata panggil. Dia bagi nama, dia suruh panggil jiran sebelah. So bapak kawan aku ni keluar dan panggil jiran sebelah tu masuk. And guess what? Jiran sebelah tu mengaku, brother. Dia orang mengaku. Jiran Yes. Apa salah dapat apa hati? Aku tak tahu kenapa, tapi mengikut ceritanya, kawan aku ni boleh katakan rumah dia kembar dua biji kembar tau. Lepas tu rumah tambah. Boleh katakan senang jugalah kan. So rumah besar. So dikira jiran tu macam dia macam ada perasaan dengki lah, nak jatuhkan. Yes. Nak jatuhkan orang tu lah, betul tak? Yes, true, very true. Sangat-sangat betul. Zaman sekarang bila time tak buat hasad dengki je, mulalah pergi bomoh apa benda. Not only tahu tak cerita yang pasal yang si Amiruddin tu, yang dia yang buat dia yang bomoh kepada pasangan kekasih, lepas tu untuk memecah belahkan hubungan tu, memecah belahkan hubungan couple and also rumah tangga orang. Sebab atas perasaan dengki pada pasangan yang bahagia tu. Aku dapat satu soalan ni daripada kawan aku sendirilah, mangsa lah. Dia tanya aku, kenapa aku kena macam ni, dia tanya aku. Dan aku cakap, sekarang ni kau kena pegang satu je. Makin moden pembangunan kehidupan, semakin moden, semakin kolot pemikiran.
Itu je jawapan aku. Simple. Sangat setuju. Jawapan aku simple je. Semakin moden pembangunan kehidupan, lifestyle apa semua, dengan teknologi apa semua bla 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 bla. Tapi dalam pada masa yang sama, pemikiran juga akan semakin kolot. Kenapa semakin kolot? Sebab apa? Sebab kita ni selalu dikaburi dengan perasaan hasad dengki, dengan perasaan tak puas hati. Sebab itu tadi aku tanya dekat Akil, apa sebenarnya yang dah terjadi pada media sosial tu? Mungkinkah ada orang dengki kan? Aku tanya juga benda yang sama pada kau. Apa yang jadi sebenarnya? Mungkinkah ada orang yang menyalahgunakan kuasa sihir ni? Kan? Tapi macam cerita Akil dengan cerita Pak An tadi, kita tak boleh nak samakan sebab benda tu tak ada kena mengena langsung dengan perbuatan manusia. Cumanya dia telah dirasuk oleh satu entiti yang mungkin ada alasan di sini yang kita tak tahu apa. Diorang analysnya aku rasa dia dirasuk oleh satu jembalang yang membuka ruang kepada lain-lain masuk dalam badan dia. Kan dia macam tu. Dia macam psycho dia masuk, tapi disebabkan dia masuk tu dia buka ruang untuk roh-roh lain masuk dalam badan analis tu. Sebab bila kau dah biasa kena, kau senang kena. Yes, betul. Sangat betul. Tapi pada pandangan aku, sorry mencelah, pada pandangan aku yang kes analis Michelle tu, kita tak tahu backstory dia macam mana. Mungkin ini bagi pandangan aku sebab bapak dia mungkin dia sama ada dia heboh-hebohkan atau dia cerita yang pasal anak dia yang terlampau alim, yang terlampau warak, yang tak pernah buat salah. And then kita tak tahu sekeliling orang tu macam mana sebab diorang tak ceritakan. Tapi ini bagi pandangan aku lah. Mungkin ada certain atau buatan manusia yang dengki pada keluarga analis Michelle ni. Itu apa yang pandangan aku lah. Tak tahulah betul ke tak. Kalau fikir logik lah. Macam tu. Pun boleh jadi. Pendapat tu pun boleh kita terima pakai. Cumanya masalahnya sekarang, persoalannya tak ada bukti yang kukuh yang mengatakan yang analis ni terkena buatan orang. Pendapat tu masih kita boleh guna pakai. Cumanya bukti kukuh tu tak ada. Solid proof. Kan? Sebab kita kena ingat satu. Mana-mana pengamal perubatan pun tak kisahlah daripada segi Islamik, Buddhism, apa lagi, Catholic Church, Christianity, voodoo ke apa ke, kita tak tahu kan. Pada pengamal-pengamal perubatan tradisional ni, diorang cuma percaya, diorang percaya satu benda je. Kalau kata kita ni telah dirasuk, dekat dalam ruang dalam badan diri kita ni ada terbuka satu benda. Faham tak? Dia ada satu ruang yang dah terbuka yang membolehkan benda-benda lain juga masuk. So pengisian tu yang penting. Kalau kita macam Islam ni, kita percaya pada pengisian rohani. Kan? Pengisian rohani tu macam mana? Kita solat, kita mengaji, kita berzikir. Kita jangan kalah, kita tak boleh give up dengan benda-benda macam tu. Sebabnya kita kena ingat satu benda. Yes, benda tu kuat. Benda tu memang kuat, aku tak nafikan. Sebab aku sendiri pun pernah jadi mangsa benda-benda macam tu. Aku tak nafikan. Tapi ada lagi yang kuat daripada dia, which is Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada pandangan aku lah. Kan? Kil? Ya. So ada apa lagi nak tambah ke? Aku cuma nak cakap lah yang bila orang kena rasuk ni, macam kita tahu kan, diorang rasuk ni bukannya rasuk masuk macam tu je, diorang masuk melalui saluran darah kita. Betul. Jin ni dia masuk ikut saluran darah kita. So bila dia dah masuk tu, macam Hilmi cakap tadi lah, bila dah kena tu, dia membuka ruang lain untuk benda lain masuk. Sebab tu ada kes yang kalau macam orang kena santau tu, dia bukan satu jin kena, dia berpuluh jin jugalah akan masuk dalam badan dia. Dia santau lah, dia hantu raya lah,
Kau cakap pasal ni, Berbagai-bagai aku teringat ada satu lagi cerita. Dan cerita ni pun baru juga berlaku. Okay, aku ringkaskan je lah cerita ni ini pun kawan aku juga. Dia baru ni dia balik ke Ipoh. Sebab dia nak ambil anak dengan isteri dia lah daripada Ipoh. Bukan balik, sorry. Dia balik ke Ipoh untuk second dose vaksin isteri dia. Jadi bila dia balik ke Ipoh tu, dia ada orang datang berubat rumah dia lah. Bukan dia yang berubat. Okay. Yang berubat tu tak silap aku opah saudara dia. Tapi lepas dah berubat habis tu, masa tu dia keluar, dia isap rokok kat luar. So tiba-tiba isteri dia keluar panggil, masuk dalam kejap, ustaz nak jumpa. Dia cakap, kenapa je kan? Dia kata masuk je. So menurut cerita kawan aku ni, dalam badan dia ada yang dah menghuni badan dia tu selama 13 tahun. Okay. Tapi kawan aku ni tak rasa sakit. Kawan aku ni still boleh buat kerja macam biasa. Tak ada teruk lah orang cakap Mungkin kadang-kadang tu panas tu mungkin ada lah macam macam tiba-tiba dia boleh nampak something ke apa ke kan, macam demam ke pun ada juga. Perasan juga benda tu. Dan ustaz tu cakap kat dia 13 tahun. Benda ni jadi masa dia accident dekat somewhere around kawasan rumah aku ni lah. Which is tempat accident tu, kalau ikutkan, sesiapa saja yang accident kat situ akan mati. Okay. Even though terlanggar bodoh orang cakap sekali pun jatuh akan mati. Okay. So dan menurut cerita kawan aku lain lagi, sorry benda tu berinteraksi dengan dia lah. Benda tu berinteraksi. Dia cakap, aku memang nak kau mati. Aku nak darah kau, aku tak nak darah orang lain. And guess what? Benda tu adalah daripada pemujaan India. Okay. Benda tu perempuan. Makhluk tu perempuan. Dan umurnya dalam sekitar 20 ke 30 tahun, something macam tu lah. Apa yang menurut kawan aku cerita lah. So it's just like, nampak, itu tak kena daripada buatan orang Itu kena daripada benda tu sendiri yang nak dekat dia. Sebab masa kawan aku accident tu, boleh katakan dia ni tengkuk dia dengan serpihan cermin tu, boleh kata sikit lagi nak kena. Kalau cermin tu kena dekat tengkuk dia, koyak, darah keluar, dia boleh mati. Sebab dia akan akan kerat, akan lukakan vital punya veins kan. Urat-urat besar kat tengkuk tu kan. So itu je lah. Itu cerita aku lah yang apa yang aku dapat select dalam 2-3 hari ni lah daripada kawan-kawan aku. So it means masa dia berubat tu, ritual tu, bila ustaz tu suruh benda tu keluar, dia tak nak keluar. Benda tu macam dah marah lah, dah mengamuk. Ustaz tu bawa keluar something yang macam, kau orang pernah tahu tak apa kerambit macam kerambit kan? Tahu tak kerambit? Yang pisau yang bengkok macam kuku lang. Tahu. Tahu kan? So benda, dia bawa keluar benda tu tapi tak tajam. Dan dia letak dekat medium satu lagi dekat tengkuk dan dia tarik. So kawan aku cakap masa dia tarik tu, tengkuk kawan aku tu pun rasa macam ada benda kelar. Tapi tak berdarah lah kat kawan aku. So benda tu matilah, kena bunuh lah. Sekejap Jadinya kita nak uraikan kat sini apa back. Alright. So ada apa cerita lagi nak share? Ilmi? Ada cerita ke? Mi ada cerita? Hello. Ada cerita? Hello. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Hello. Hello. Hello.
Hello. Dengar tak? Dengar tak? Okay, kita maafkan Helmi sebab malam ni line dia agak teruk. Mungkin sebab tu dia tak dapat nak berbicara macam biasa. So kami bagi pihak Helmi minta maaf lah atas apa yang dah terjadi. Tapi tak apa, jangan risau. Setakat ni untuk perkongsian kita dalam masa beberapa jam ni, ada masuk jam ke Kel? Berapa jam dah ni? Kita start tadi daripada pukul 10.30. 10 lebih 10.30 kan? Okay, so sekarang ni dah pukul 12. So dalam sejam setengah lah perkongsian kita. Dalam sejam setengah ni kita dah dengar cerita pasal Anneliese Michel. Kita dah dengar cerita pasal George Lucan. Betul George Lucan Betul. Okay, George Lucan. Dan aku sendiri dah bercerita tentang pengalaman apa yang dah terjadi pada kawan aku, tentang apa yang ritual exorcism tu yang telah dijalankan. So masing-masing ada kepercayaan masing-masing. Okay, masing-masing ada kepercayaan masing-masing. Okay, Islam, kita sebagai seorang Islam ni, kita pun ada kepercayaan kita. Kalau dia seorang Hindu, dia ada kepercayaan dia. Masyarakat Hindu sendiri ada kepercayaan dia. Kristian pun ada, Chinese pun ada. So pada aku benda-benda macam ni kita tak boleh ambil ringan. Okay, betul. Kita tak boleh nak ambil ringan. Kita tak boleh nak kata yang tak ada, aku tak percaya benda-benda ni semua. Jangan. Kita tak boleh nak cakap macam tu. Kita kena percaya kepada benda-benda gaib ni. Macam orang Islam sendiri, kita pun kena percaya pada kewujudan benda-benda gaib. Kan, sebab kita tak nampak dengan mata kasar. Kan. So aku harap apa yang kami dah kongsi pada malam ini sedikit sebanyak bolehlah juga orang kata menjadi sedikit ilmu ataupun cerita yang boleh disampaikan kepada orang lain. Betul tak Akil? Betul. Okay, so Akil ada apa nak tambah sebelum kita tamatkan kita punya sesi podcast kita pada malam ini? Nak tambah tu tak adalah, tapi cuma nak cakap lah, kita ni kalau boleh kita cubalah jangan iri hati atau dengki dengan siapa-siapa, sehingga kan kita menggunakan benda yang selain daripada bantuan daripada Allah SWT. Betul. Lepas tu lagi satu, kalau macam mana sekalipun kita rasa kita tergugat ke, kita buka gerai nasi lemak, orang sebelah ni pun nak buka gerai nasi lemak, janganlah kita hantar sihir, santau ke apa dan sebagainya. Sebaliknya kita cubalah bersaing secara sihat. Betul, sebab apa? Kita kena fikir satu. Rezeki, jodoh, ajal, itu semua rahsia Allah. Rahsia Allah. Kita tak tahu. Kita tak tahu bila ajal kita, kita tak tahu apa rezeki kita, kita tak tahu dengan siapa kita akan berjodoh. Kan? Kalau kau tanya aku, kalau kita boleh tahu siapa jodoh kita, aku nak je cakap aku nak berjodoh dengan tu Fatin Afifah. Uish. Tak habis lagi. Tak habis. Lepas tu satu lagi kalau macam kita minat dekat perempuan ni, and then perempuan ni kahwin dengan orang lain, kita pun rasa macam devastate, rasa macam cemburu kan. Lepas tu janganlah pakai apa orang cakap ilmu hitam untuk tarik. Takkan ke mana pun benda tu akan merosakkan kau juga nanti benda tu. Betul. Sangat setuju. Macam kes Warren kan, dalam salah satu daripada kes dengan Lorraine Warren. Salah satu daripada orang perempuan ni, dia menggunakan ilmu hitam. Dia main black magic lah. Dia memerlukan roh orang yang dia hantar jin jembalang-jembalang untuk rasuk satu orang ni. And then dia gunakan roh orang tu yang dia akan gunakan sampai orang tu matilah. Dia ganggu sampai mati.
and then roh tu dia akan kepada setan yang tu dia tu. Itu Ah. Akil. Tapi disebabkan Ed dengan Lauren ni berjaya pintas dia, jadi dia ni tak dapat nak feed dia punya setan dia tu roh. Jadi kau tahu apa setan tu buat? Apa dia? Makan roh dia. Oh. Makan roh tuan dia sendiri. Akira. Itu next nanti lah kita akan cerita lebih lah pasal Warren ni. Aku setuju tu. So lah pasal Warren InsyaAllah minggu depan kot, hari Rabu. Sebab aku rasa cerita yang pasal Warren ni adalah cerita agak menarik juga pada aku sebenarnya, sebab tadi aku dah buat research sikit. So aku harap cerita ni akan kita kongsikan pada minggu depan. Hari tu kita tak boleh nak janji apa, mungkin Rabu, mungkin ada hari lain. Kita tengok juga pada kelapangan ahli-ahli kita yang lain. So yang tadi Pak An ada nak cakap apa Pak An? Yang dalam cerita yang Akira cerita pasal kes Warren, Ed and Lauren Warren yang memakan roh dia sendiri kan, itu dalam cerita apa tu? Tak ingat. Itu dalam Devil's Make Me Do It. Ya. Okay. Alright. So InsyaAllah. Sebab kalau kita nak cerita pasal Warren ni, dia banyak kes dia. Banyak sebab sangat. Tak silap aku Ed dengan Lauren Lauren Warren Ed dengan Lauren Warren. Lauren Warren. Dia orang ni bukan macam Ghostbuster ke? Dia lebih kepada paranormal punya research lah, paranormal punya detektif macam tu lah. Tapi kelebihan Lauren tu menantu dia dengan anak dia pun sama juga macam tu. Ikut dia orang juga. Menantu dia Tony apa nama? Anak dia tu Judy Warren. And then dia ada suami kepada Judy ni Amy Sparza. Aku tak ingat nama dia. Tapi nanti kita akan ada satu episod yang kita cerita pasal Warren ni lah. Sebab cerita dia memang Warren ni memang antara cerita yang aku minat. So kes dia memang banyak yang aku boleh uraikan. Tapi itu nanti next episode lah kita akan cerita kan. Okay, insyaAllah. Next episode kita akan cerita lah pasal benda ni. Jadi aku rasa kita tamatkan dulu. Kita punya, bukan tamat lah, kita tangguhkan dulu kita punya perbincangan pendapat cerita tentang mistik, soal seram. Kita punya segmen Sembang Seram ni kepada next episode yang akan datang lah, insyaAllah. Kalau diberikan kesihatan, diberikan peluang, diberikan masa untuk kita buat, insyaAllah kita akan ada next episode. Tapi next episode kita akan kongsikan kisah tentang Warren tadi. Okay, Ed dengan Lauren Warren tadi, insyaAllah. Jadi sekali lagi pada pihak Helmi, saya minta maaf sebab Helmi punya connection apa nak cantik malam ni. Boleh jawab tu. Helmi, okey Helmi. Okay, tadi dia. Okay. Kita minta maaf lah kalau kata tak dapat dengar suara Helmi kan. Sebab Helmi ni dia selalu dia yang akan bagi pendapat-pendapat yang orang kata yang logik, mengikut logik akal. So itu sebab aku suka kalau dia bercakap sebenarnya kan. Sebab dia punya pendapat tu logik. Kita boleh ambil benda tu, betul lah, boleh cakap dia betul lah. Dia boleh buat kita berfikir sejenak. Kita boleh dia bukan macam Kendrick. Kendrick ni bercakap mengaru tu. Okay. So kita pun satu guest tadi tak dapat nak join, Aben, sebab dia perlu selesaikan tuntutan dunia. Ada hal tadi. Jadi mungkin dalam next episode kita cuba untuk bawa lagi apa orang cakap tetamu undangan untuk segmen kita seterusnya. So ada apa lagi nak tambah? Akil, Kendrick, Amy? Tak ada. Alright. Kalau tak ada, everybody stay safe. Jaga diri.
Kita jaga Mm-mm. kita. Mm-mm. Ingat, walaupun dah boleh rentas negeri, COVID-19 tu masih ada. Mm-mm. Jangan sentiasa patuh dan amalkan SOP yang orang kata yang boleh menjaga kita daripada terkena virus COVID ni, kan. So solat jangan lupa, berzikir jangan lupa, tawakal selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita berpisah, Michi, tagline kita tagline kita apa? apa? Tagline kita apa, Michi? Oh, Kita lagi bagi, ke aku ni. kita bagi kita punya apa, guest kita. Guess kita siapa ni? Siapa nak bagi tagline tu? Kendrick. Apa tagline dia, Kendrick? Dah lupa tu tagline dia. Amy, tagline kita apa, Amy? Misteri itu wujud. Ya. Jangan lupa, misteri itu wujud dan akan sentiasa wujud. Cumanya terpulang pada kita sama ada kita percaya ataupun tidak. Tepuk dada, tanya selera. Tepuk dada, tanya hati. Jadi, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.